Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar murid-murid? Sehat semua? Alhamdulillah. Cikgu harap semua dalam keadaan baik dengan keadaan kita yang sekarang ni ya. Okey, baiklah, hari ini bersama Cikgu Anis kita akan belajar satu subtopik yang baru. Sebelum itu, cuba tengok paparan yang Cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan kelas kita, Cikgu nak kamu lihat teks yang Cikgu sediakan. Teks tersebut merupakan contoh yang Cikgu ambil daripada buku teks kamu. Dalam teks tersebut, kamu perhatikan Cikgu dah tandakan dan warnakan beberapa perkataan. Perkataan-perkataan yang Cikgu tanda dan warnakan ini merupakan gambaran untuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, semua dah nampak tadi kan? Jadi, siapa tahu tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kata adjektif. Tapi tajuk kita hari ini adalah dalam skop yang lebih kecil, iaitu kata adjektif dalam bentuk perbandingan. Cikgu nak tanya dulu, kamu masih tahu tak apa maksud kata adjektif? Mesti kamu dah lupa ni kan? Tak apa, Cikgu terangkan. Kata adjektif atau kata sifat ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu harap di hujung pembelajaran nanti kamu dapat menyenaraikan kata adjektif dalam bentuk perbandingan dan dapat membina ayat dengan menggunakan contoh yang tepat untuk setiap jenis kata adjektif perbandingan. Baiklah murid-murid, berikut merupakan 3 jenis kata adjektif dalam bentuk perbandingan. Yang pertama ialah darjah biasa, yang kedua ialah darjah bandingan, dan yang terakhir ialah darjah penghabisan. Seterusnya, kita akan lihat satu persatu untuk setiap darjah berikut. Kita mulakan dengan darjah biasa. Bagi darjah biasa, kata adjektif jenis ini menunjukkan darjah biasa. Manakala darjah bandingan, kata adjektif jenis ini dapat diungkapkan kepada 2 bentuk. Yang pertama ialah bandingan yang sama. Manakala yang kedua ialah bandingan yang berbeza. Seterusnya darjah penghabisan. Yang pertama kita ada tambah kata adjektif, tambah yang kedua kita ada tambah kata adjektif, yang ketiga pula kita ada kata penguat paling tambah kata adjektif. Yang keempat pula kita ada kata adjektif tambah kata penguat sekali. Yang kelima kita ada tambah kata penguat amat atau sungguh. Tambah kata adjektif. Dan yang terakhir sekali kita ada kata penguat amat, sungguh, sangat. Kita tambahkan dengan kata adjektif tambah kata sekali. Sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh untuk setiap kata adjektif berikut. Yang pertama ialah darjah biasa. Dalam darjah biasa, kata adjektif yang sesuai ialah baik, kata adjektif lurus, kata adjektif sederhana, kata adjektif besar, kata adjektif terang, dan kata adjektif tenang. Untuk darjah bandingan, kita ada 2 bentuk. Yang pertama ialah bandingan yang sama dan yang kedua ialah bandingan yang berbeza. Untuk contoh bagi bandingan yang sama, kata adjektif ini akan menggunakan awalan se.
yang digabungkan dengan kata adjektif lain. Contohnya cikgu beri sebesar. Contoh lain kita boleh ambil ialah setinggi. Baiklah murid-murid, berikut merupakan contoh untuk bandingan yang sama. Kita ada contoh sebesar, kita ada contoh setinggi. Siapa tahu untuk contoh yang lain? Betul. Kita boleh gunakan juga sepandai, sesedap, sebesar. Untuk tambahan, bandingan yang sama, kita boleh tukarkan awalan se tersebut kepada perkataan sama. Misalnya, cikgu beri sebesar ialah sama besar, setinggi sama tinggi. Contoh tadi ialah sepandai sama pandai, secantik sama cantik. Seterusnya, kita akan masuk pula kepada bandingan yang berbeza. Untuk bandingan yang berbeza, kita akan menggunakan kata penguat lebih atau kurang. Kata penguat untuk lebih atau kurang bagi bandingan yang berbeza, kita akan gabungkan dengan kata adjektif lain. Contohnya besar tadi. Lebih besar. Kurang cekap. Contoh lain kita boleh beri ialah lebih tinggi, kurang maju. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk kepada contoh untuk darjah penghabisan. Yang pertama ialah awalan se, tambah kata adjektif, tambah gandaan, tambah kata nama. Untuk bentuk yang pertama, awalan se dan gandaan di sini merupakan penanda darjah penghabisan. Contoh yang cikgu beri ialah pandai tupai. Nampak di sini adalah penggunaan awalan se, kata adjektif yang digandakan yaitu pandai-pandai dan kemudian diikuti dengan kata nama tupai. Contoh lain? Betul tu. Cantik bunga. Okey, nampak kan ke mana? Okey, seterusnya kita masuk kepada yang kedua iaitu awalan ter dan tambah kata adjektif. Untuk bentuk yang ini, darjah penghabisannya ialah awalan ter. Contohnya ialah terpandai, tertinggi. Dan yang contoh lain ialah tercantik. Awalan ter di sini menunjukkan darjah penghabisan untuk bentuk yang kedua. Baiklah, seterusnya kita nampak bentuk yang ketiga iaitu kata penguat alif ditambahkan dengan kata adjektif. Penanda darjah penghabisan untuk bentuk yang ketiga ialah kata penguat paling yang hadir sebelum kata adjektif. Contohnya, paling pandai. Contoh lain ialah paling tinggi. Seterusnya untuk bentuk yang keempat iaitu kata adjektif tambah kata penguat sekali. Untuk bentuk ini, darjah penghabisan kata adjektif diikuti oleh kata penguat sekali. Contohnya ialah tinggi sekali. Contoh lain? Betul. Pandai sekali. Okey, baiklah. Untuk makluman semua dan silam bil maklum, penanda darjah penghabisan ter, paling dan sekali
tidak boleh hadir dalam satu binaan yang sama secara serentak. Contohnya, terpandai sekali, paling pandai sekali. Contoh-contoh tersebut adalah tidak boleh digunakan. Baiklah, untuk bentuk yang kelima, kita lihat awalan ter digabungkan dengan kata penguat bebas, amat atau sangat yang hadir sebelum kata adjektif merupakan penanda darjah penghabisan. Contohnya ialah teramat baik, tersangat baik. Dan yang terakhir ialah binaan darjah penghabisan juga boleh menerima kata penguat belakang sekali dengan kata penguat bebas, amat, sungguh atau sangat yang hadir sebelum kata adjektif. Contohnya ialah amat baik sekali. Sebelum ini kita sudah melihat contoh-contoh untuk setiap jenis darjah perbandingan dalam kata adjektif. Sekarang kita akan membina ayat menggunakan contoh yang tepat. Cikgu mulakan dengan darjah biasa. Cikgu nak pilih untuk kata adjektif sederhana. Untuk ayat yang kita boleh bina bagi kata adjektif ini ialah contohnya, hidup keluarga itu sederhana. Contoh lain, tubuh budak itu kurus. Selain itu kita boleh juga gunakan contoh, laut tenang pada waktu pagi. Okey, baiklah, kita beralih kepada darjah bandingan. Dalam darjah bandingan, awalan se, contoh kita ialah sebesar. Contoh ayatnya ialah rumah Ahmad sebesar rumah Ali. Dalam ayat ini, awalan se kita boleh gantikan kepada perkataan sama. Dalam konteks ayat, kita boleh bacakan dia sebagai rumah Ahmad sama besar dengan rumah Ali. Kalau tinggi pula, kita boleh buat contoh Ahmad setinggi Ali ataupun Ahmad sama bertinggi dengan Ali. Seterusnya untuk bandingan yang berbeza, contoh ayat yang kita boleh buat ialah rumah Ali lebih besar daripada rumah Ahmad. Untuk seterusnya kita beralih untuk darjah penghabisan. Untuk contoh ayat yang kita boleh bina, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Seterusnya contoh lain, betul, sebaik-baik manusia ada juga kekurangannya. Yang lain lagi, saya menaruh setinggi-tinggi kepercayaan terhadapnya. Untuk ayat 1, kita lihat awalan se dan kata ganda cantik-cantik menunjukkan penanda untuk darjah penghabisan bagi bentuk yang pertama. Yang kedua kita lihat contohnya untuk terpandai. Ali terpandai di dalam kelasnya. Contoh lain kita boleh ambil, dia merupakan ahli yang termuda di dalam kumpulan mereka. Seterusnya kita lihat contoh untuk bentuk yang ketiga iaitu kata penguat alik yang diikuti oleh kata adjektif. Contohnya paling pandai. Ahmad merupakan pelajar yang paling pandai di kelas mereka. Contoh lain kita boleh ambil ialah paling tinggi. Bangunan itu yang paling tinggi di sekolah kita. Seterusnya untuk bentuk yang keempat iaitu kata adjektif yang diikuti oleh kata penguat sekali. Cikgu tak nak ambil contoh ni, kita bina contoh lain. Misalnya baik sekali. Contoh ayat, nenek itu baik sekali. Kita boleh bina juga untuk perkataan bunga. Bunga itu cantik sekali. Baiklah, yang kelima ialah awalan ter yang diikuti oleh kata penguat bebas, amat atau sangat yang hadir sebelum kata adjektif. Contohnya teramat baik. Ayatnya, dia mudah tertipu kerana dia teramat baik. Contoh lain kita boleh gantikan dengan kata penguat bebas sangat. Dalam ayat, dia mudah tertipu kerana dia tersangat baik. Dan yang terakhir sekali ialah kata penguat bebas amat,
sungguh, sangat, yang kemudiannya diikuti oleh kata adjektif dan diikuti oleh kata penguat belakang sekali. Contoh, cikgu ambil sungguh cantik sekali ayatnya. Sungguh cantik sekali pemandangan itu. Okey, baiklah murid-murid. Kita sudah lihat bagaimana contoh-contoh yang tepat digunakan dalam binaan ayat. Okey, baiklah murid-murid, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu akan berikan soalan edaran berkaitan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kata adjektif dalam bentuk perbandingan. Baiklah, untuk soalan pengukuhan kita pada hari ini ialah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Cikgu sertakan 5 soalan dan 5 jawapan. Cikgu nak kamu pilih jawapan yang sesuai dengan ayat yang diberikan. Berikut merupakan jawapan untuk soalan pengukuhan kita tadi. Kita lihat satu persatu contoh ayat yang cikgu beri. Yang pertama ialah jawapannya sebaik-baik. Sebaik-baik manusia ada juga kekurangannya. Untuk ayat ini, cikgu dah berikan penerangan dalam contoh ayat sebentar tadi. Kita lihat pula yang kedua, iaitu seniman termasyhur itu telah meninggal dunia. Dalam ayat ini, kita lihat awalan ter diikuti dengan kata adjektif masyhur. Yang ketiga pula ialah pada malam itu tidurnya nyenyak benar. Dalam ayat ini kita lihat darjah perbandingan yang digunakan menunjukkan darjah biasa. Yang keempat, makanan yang paling lazat itu kesukaan adik. Darjah perbandingan, di sini kita lihat kata penguat paling menunjukkan darjah penghabisan. Dan yang terakhir ialah kami menang kerana lebih cekap daripada pasukan lawan. Untuk ayat ini kita lihat perkataan lebih itu menunjukkan perbandingan yang berbeza. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan untuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kata adjektif dalam bentuk perbandingan, kita dapat lihat dalam kata adjektif tersebut terdapat 3 jenis, iaitu darjah biasa, darjah bandingan dan darjah penghabisan. Dan kamu pun dah jawab soalan cikgu tadi dengan baik. Cikgu harap untuk pembelajaran akan datang, kamu akan terus fokus seperti pembelajaran kita pada hari ini dan kamu dapat aplikasikan apa yang cikgu ajarkan sebentar tadi dalam pembinaan ayat kamu dengan lebih baik dan cemerlang. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Anis. Bye!